Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okay guys, hari ni aku berseorangan sebab partner ni tak ada, shoot pula di belakang tabir. Jadinya kita akan teruskan kisah-kisah seram kita. Tapi sebelum tu, korang jangan lupa like, share dan subscribe video kami. Yang mana yang belum subscribe, subscribe sekarang. Dan mana yang korang nak ingin jadi sebahagian daripada family Santai Chill, korang boleh langgan family Santai Chill dengan bayaran RM5 sahaja. Okey, aku tak nak buang masa. So hari ni panggilan tetamu kita adalah siapa? Boleh perkenalkan diri tak? Assalamualaikum semua. Nama aku lah kan. Aku buat macam Santai Chill, relax. Zul Hari Zul lah. Panggil Zul je lah. Okay. Tak nak lah. Okay, so sekarang umur 39. Tinggal KL. Alright, KL. Tapi betul. Tapi pengalaman ni waktu aku bertugas sebagai penjawat awam dulu kat Sarawak. Kerja kat mahkamah lah sebagai pegawai kat sana. Okay. Dan adalah juga sebab aku ni suka outdoor kan, so adalah pengalaman berkaitan dengan bila apa yang berlaku waktu outdoor, waktu camping, waktu naik gunung, semua tu benda yang tu lah saja nak share. Okay. So saya panggil abang lah. Ya, boleh. Tak ada masalah. Okay bang, kita teruskan lah kisah seram abang yang pertama lah. Alright, yang ni waktu aku kerja sebagai pegawai kepada seorang kira macam pegawai besar lah. Tapi aku tak boleh lah disclose nama dia kan. So dia ni pangkat Tan Sri dia. Memang orang besar dalam jabatan aku dululah. So kisahnya ni aku assist dia. Aku ni pegawai dia. Pegawai khas dia. So aku tengah buat preparation untuk conference persidangan time tu dia buat kat Kota Baru, Kelantan. So aku kena pergi jumpa dia time tu kat Sabah. Ni kalau tahu kawan aku dengar mesti dah tahu ni. Aku kena jumpa dia kat Sabah. It was Saturday, hari Sabtu. So aku kena fly ke sana dengan kawan aku seorang pegawai juga, tapi dia senior lah, orang yang lagi tua dari aku lah. So kita kena pergi Sabah. And then flight early in the morning. Aku ambil flight subuh. Lepas tu sebab aku balik buat day trip kan, daripada Kuching pergi ke Sabah. Dia Kuching kan tu. Lepas tu dah settle, dah mengadap, dah jumpa semua, dapat instruction nak kena ubah presentation bla 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 macam-macam lah. Dia bagi instruction. Lepas tu aku balik Kuching dengan flight delay semua bagai, nak kena masuk office balik, nak kena buat amendment lah, pindaan sikit pada presentation semua bagai, report, nak kena print out colour lah, apa semua macam-macam ada nak. So bila dah balik office tu, dah sampai perempuan balik rumah mandi, datang office dah pukul 5 petang. Lepas asar aku dengan senior tadilah. Senior tu, pegawai senior tu, kita terpaksa lah buat kerja. Start buat kerja, perempuan-perempuan semua dah amend dah tu nak print esok ni nak pergi Kota Baru ni. Esok nak fly ke Kota Baru dah. So dah print tu bagai dalam pukul 9 kot siap.
9 siap semua nak print colour. Alamak, printer colour kat office kat bawah tak boleh pakai, nak kena naik atas. Kalau siapa yang tahu pejabat kita angkat kucing dulu, dia besar tau, dia ada 2 wing, A and B, wing kanan dengan wing kiri. So dia besar. So tempat yang nak kena print tu wing kanan kat hujung sekali, di tingkat atas, tingkat 1. So tak nak kena naik atas. Dah pukul 9 malam, on weekend tak ada orang, office memang gelap. So buka lah lampu semua bagai kat atas. Yang ni yang nak start ceritanya. Okey. Keluar daripada bilik kat bawah tu, daripada office kat bawah, nak kena naik atas tu, jalan pergi ke koridor kat depan. Ada lobby besar tau, office tu ada lobby besar. Aku tak boleh nak sebut office apa tak lagi. Kantor pula. So apa so dia dekat lobby depan tu. Aku keluar, alamak, benda berwangi sangat ni. Aku tengok kat pegawai yang seorang yang dengan aku buat video kan. Aku dengan dia daripada pukul 5 petang tadi ni. Tak ada pula dia pakai perfume ni. Dia tengok aku tengok dia. Tapi dua-dua tak bersuara. Senyap. Okey. Lepas tu dia cakap, John cepat. Kita print cepat, kita settlekan kerja cepat. Okey, memang kuat gila. Aku tak pernah encounter bau. Yang ni tahun 2015. This incident happened in 2015. 2015. Okay, so aku tak pernah encounter bau yang sewangi tu. Wangi gila. Dalam otak aku kalau ada muncul, lepas aku kepengsan ni, tak apalah, Alhamdulillah benda tu tak berlaku. Okay. So ni atas, pergi lobby ni atas, sebab guna tangga je ni atas. Lepas tu yang bestnya, office kita orang ni dia punya koridor panjang. Lepas tu lampu dia, kalau kau tekan satu, dia buka ke depan. Lepas tu ke depan lagi ada switch lagi, kau tekan lagi satu. Macam lama kan. So every time aku buka lampu nak sampai ke bilik pejabat yang kita nak print tu, aku berdoa, janganlah daripada muncul. Tu sebab dia buka satu-satu. Kalau aku tengok cerita horror tu, yang buka satu tu, macam tu lah dia, sebiji je tu office lama. Sebab dia tak ada centralized switch yang kau buka satu, buka semua sekali, tak ada. Dia office lama. So satu. Okay, tak apa lah, pelan-pelan aku buka satu. Dah sampai kat bilik pejabat tu yang kita nak print colour semua bagai. Yang aku punya senior ni, bilik office dia kat tepi tu je, sebab dia ada bilik asing untuk dia kat tepi tu. Dia kata okay bro, aku nak pergi ambil barang jap, kau pergi settle, kau print apa semua. Okay, aku cakap dia, okay, aku print semua bagai tu. Aku on lah komputer kat dalam tu, on komputer. Lepas tu printer aku tak hidup. Kenapa printer kat depan tu hidup? Aku macam bodohnya, kenapalah aku nak hidup tadi. Aku tak on pun kau. Dia macam bukan hidup, dia macam kau tahu tak yang printer yang tiba-tiba macam bila nak on tu tiba-tiba hidup tau. So macam aku cakap aku tak on yang depan. Aku pergi, aku cabut dia punya switch. Lepas tu okay fine, aku nak buat kerja sebab aku dah desperate kan. So aku nak kena pergi Kelantan. So aku memang dah desperate kan. Aku tak boleh nak, aku nak tangguh, aku kena maki dengan bos aku lagi. So macam nak tak nak aku kena hadap benda tu. Lepas tu aku tengok member aku datang kat aku pucat. Aku kenapa? Tak apa. Settle, print dulu. Aku print, perempuan print sebagai. Lepas tu dia datang aku, teman saya ambil barang je kat bilik. Okay. Okay. Lepas tu okay lah, teman dia ambil barang dia. Lepas tu kita ngkrak balik. Dah settle lah untuk malam tu. Tak ada, kita tak ada tanya, tak ada cerita pasal benda wangi semua, tak ada, langsung tak tegur, tutup kunci office, belah balik rumah. Okay, dah settle malam tu. Nak jadikan ceritanya next day tu barulah keluar cerita, jumpa kat airport Kuching. Tengah duduk, dah check in semua bagai, duduk on flight, duduk flight. Aku dah tak tahan tanya kat dia. So aku panggil dia tuan dia sini aku. Tuan, ingat tak semalam? Baru I nak tanya you. Cakap kat aku. Okay. Kat lobby tu I ingat you yang pakai perfume kuat, tapi kita daripada petang pukul 5 I dengan you tak ada pula you pakai perfume wangi kuat macam tu. I dalam hati je dia, jangan tegur. Tu je lah dia ni alim sikit, memang orang alim lah yang memang yang sembahyang tak tinggal semua bagian kan. Aku ni kadang-kadang ada hantu sikit. So dia cakap betul tu, kuat gila je, kuat sangat wangi kat lobby tu, yang to the extent
aku macam kalau wangi dalam otak nak menyedapkan hati aku, wangi ni tak apalah, tu baik kot. Tu je. Okay. So wangi kalau busuk most probably something bad lah kan. So macam wangi, alhamdulillah kau wangi tu kan. Lepas tu naik lah cakap apa tuan, bila naik atas pergi ke pejabat ke atas tu, lepas tu cakap, you dengar tak yang printer tiba-tiba hidup? Tuan, ingat you yang switch on. Betul, mana dia, saya kan guna kat belakang printer yang color tu, kat depan tu semua black white dia. Tu saya dah cabut dah tuan dia punya switch. Termeremang juga. Lepas tu dia cakap apa, ingat tak yang I suruh you teman I pergi bilik I ambil barang tu? You tahu tak, dia cakap dia keluar je daripada bilik office tu nak pergi bilik dia. Memang dia rasa sesak nafas, macam ada benda yang menghadap dia, mandang dia sampai dia tak berani nak proceed. Dia dah baca macam-macam pun dia cakap, saya tak boleh pergi lah, mana tak boleh. Dia cakap, saya tu yang I tunggu you settle apa print dulu, suruh you teman I pergi ambil barang je. Oh ya ke, dia cakap dia. Ya Allah, memang dia macam berantai malam tu. Lepas tu aku tanya dia, perasan tak ada satu bilik tu, aku cakap dia, bilik tu dia punya menghadap koridor tau. So ini ni cermin. Waktu aku buka lampu satu tu, lampu dia off, tak ada on lampu pun. Memang gelap. Waktu aku tutup balik semua lampu tu, bilik tu on lampu. Aku macam, siapa pula kat dalam bilik ni? Aku memang tak nak tegur lah. Aku macam, lepas tu aku belah terus. Memang tunggal terbalik jugalah kerja aku malam tu. Balik rumah aku bawa semua, aku print kat rumah. Bukan print kat rumah, aku susun pun kat rumah. Memang aku tak nak buat itu dah, sebab kat office kita orang ni memang terkenal benda macam tu, tapi tak pernah lah encounter sendiri. Yang that is my first experience kat office kita orang tu lah. Sebab biasalah bila kita kerja kat tempat macam tu memang adalah, tapi just nak kata jumpa sendiri tu, experience sendiri. Sebelum tu dengan cerita orang lain, tapi bila sendiri kena memang apa hal lah pula kan. So macam kelang kabut juga jadinya. Tu experience, my first experience. Laju sangat ke? Tak. Okay. Okay, saya cakap kadang-kadang laju ke, maaf ke. Betul. So tu yang my first experience lah, I think. Tapi macam next tu still berlaku kat mahkamah lagi, tapi tak tahulah benda tu lanjutan daripada tu ke, ataupun dia semacam dia kacau aku, tapi aku buat bodoh je. Itulah kot, kena lagi. Okay, maknanya pejabat abang di sini memang semua orang tahu dah, memang keras lah. Yes, sebab macam okay lah, buka cerita sikit lah. Macam because macam dulu jadi pegawai kat mahkamah, sebenarnya mahkamah kat Sarawak lah. I'm not gonna say specifically where, tapi kat Sarawak lah. So mahkamah ni macam semua pun tahu yang kes bunuh pun kat sana, kes segala jenis lah. Lepas tu kalau bahan bukti tu memang kita tak boleh kacau. Kalau dia berdarah ke, baju berdarah ke, it has to remain that way. Kena macam tu, tak boleh kacau. Okay. Kalau you kacau, you dah mengganggu bahan bukti. Betul. So kalau dulu amalan dia memang dia disimpan di mahkamah, tapi lepas tak ingatlah tahun bila, yang tu dah tak simpan kat sana lah. So tapi antara lain ni juga, macam kalau tahu sejarah Sarawak ni, Sarawak banyak kes berkaitan dengan tanah adat dulu memang very aktif bila berkaitan dengan tanah adat ni. So tanah adat ni dia melibatkan, minta maaf lah kalau dengar daripada Sarawak, saya pun orang Sarawak, so harap dia okey lah. Dia melibatkan macam kaum Iban semua tu kan. So selalunya bila nak dengar kes diorang ni, diorang dulu memang selalu buat upacara miring. Yang macam yang sembelih ayam tu, semua bagai tu, ni bakar-bakar, I think macam saya ingat lah, semacam ada kemenyan ke atau pelilin semua bagai tu. Dulu dia buat kat tangga mahkamah tu, kat depan tu. Kat depan tangga mahkamah dia orang buat tapi lepas tu I think my boss dulu pun macam, okay lah, dia suruh buat kat luar, jauh kat luar, buat kat
luar pagar lah. So yeah, and kita pun tak boleh nak elak orang kita ni memang kuat. Yang ni saya cakap general lah menggunakan ilmu-ilmu ni. Sebab kita pun tak boleh nak deny, macam kita orang Islam pun macam we know yang memang ada alam gaib dan sebagainya kan. So orang kita ni pun sukalah menggunakan benda macam tu. Kalau kena nak kata even in this modern world pun memang dia akan tetap menggunakan ilmu-ilmu halus ni. Betul. Sebab I experience it myself. Saya sendiri pernah kena. So tu yang kita tahu benda tu. Tapi yang tu cerita lain lah. Memang ada orang guna ilmu halus ni untuk nak menang ke nak kalah ke, kita pun tak tahu keberhasilan dia sejauh mana lah. Yang tu saya tak berani nak komen lah. Memang most of my friend pun pernah cerita yang bawa tu orang bawa ni, benda tu selain lah. Okay, yes, yang tu lah. That's why kalau tengok mahkamah tu macam-macam lah, kita pun tak tahu dia bawa balik ke dia tinggal tu, kita tak tahu kan. Yes, yang tu first kisah yang memang kena kacau kat mahkamah tu lah. Okey. Okey, kisah pertama yang bagi saya sendiri lah memang yalah, kadang-kadang saya sendiri pun pernah experience kan, masa zaman belajar dulu kan, tiba-tiba printer bergerak sendiri kan, sedangkan tak on kan. Benda tu dia akan jadi macam pelik juga. So saya faham apa yang Abang Zul lalui tu adalah memang benda tu nampak macam biasa, tapi kita yang bila bersorangan kat tempat-tempat macam tu, kita akan rasa macam feel tak kena lah ni. Betul. So saya faham benda tu macam berkabut juga jadinya. Sebab yelah, kita tengah desperate, tengah terdesak nak buat kerja, nak settlekan juga. Kalau tak, aduh, pening kepala. Okey Mazul, kita teruskan kisah yang kedua pula Mazul. Okey, yang ni aku selitkan outdoor sikit lah, naik gunung kan. So aku suka naik gunung kan. Yang ni memang hobi lah. Hobi memang dari dulu lah memang suka naik gunung daripada zaman study lagi. Umur 39 just imagine lah, zaman universiti memang daripada zaman tu lagi. But this incident have berlaku tahun 2014 macam tu. 2014. Yang ni aku naik Gunung Mulu dengan dua orang kawan. Gunung Mulu kat Miri, Sarawak. This is gunung kelima tertinggi di Malaysia lah. Okay. Ya, dengan dua orang kawan, and dua orang lagi guide. So trip ni 4 hari 3 malam. Okay. Yes, so you have to camp kat dalam tu 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam duduk dalam hutan. Tapi kat sana alhamdulillah lah, kat Mulu ni alhamdulillah lah, sebab setiap campsite dia, saya ingat ada 3 saja. Dia ada sediakan proper pondok untuk tidur, ada tempat mandi semua bagai kan. Yang tu seronok lah, kita jadi macam tak payah nak bawa kemah berat-berat belakang kan, dah lah jauh. Naik gunung. So okey lah, alhamdulillah. So kat situ, so we started our journey. Start jalan tu first day tu maksimum yang guide tu bagi kat kita orang adalah 8 jam untuk sampai ke tempat kemah pertama. So tengah-tengah berjalan ni aku dah warning dah, sebab budak 2 orang lagi ni tak ada experience naik gunung, tapi dia orang yang ajak, dia orang nak sangat naik gunung. Aku macam rasanya baru sekali kot, seorang tu baru sekali naik gunung Santubong, seorang tu tak pernah langsung. Aku mula was-was juga, tapi macam waktu tu dah dia orang ajak kan. So aku macam okey lah, jom lah, pergilah. Okay, first day tu nak jadikan cerita, tengah-tengah berjalan, berborak. Aku tak nak beritahu nama dia orang lah, tengah borak semua bagai. Yang seorang ni, member aku ni, seorang perempuan, seorang lelaki. Yang perempuan ni dengan bangganya cakap, dia bagi tahu member seorang lagi lah yang tak pernah naik gunung tu. Kau kena naik Gunung Santubong ni, Gunung Santubong ni macam ni. Gila, dia pacak ni atas semua bagi. Aku dari belakang aku cakap, so aku jadi situ, aku tunggu belakang. Macam
dah lah tu tak payah nak compare gunung sana lain, gunung ni lain, relax sebab first day tu agak landai lah dia punya trail, tak adalah yang pacak naik atas, tak ada, landai, relax. So okay, dah cukup lah tu tak ada, dia makin excited. Aku tak tahu apa jadi dengan Minat, kau ni excited sangat cerita tu, kenapa? Aku nak sudah dia tak apalah kan, excited, dia cerita excited dengan member lelaki tu orang ni yang ni tak ada apa, dia relax je ni. Aku sudah dah tu dia jadi nak dijadikan ceritanya, kita start kat train tu 14 jam. 14 jam? Okay. Yang daripada 8 jam maksimum tu, max paling 10 jam. Tu start 14 jam. Okay. Tahu jadi apa? Aduh, dia punya dia cakap bila sampai campsite tu, bag dia terlalu berat sampai dia nak merangkak. Sampai aku yang bawa bag dia, yang bawa bag dia tu letak, dia jadi kepenatan, tak boleh nak bangun sangat. Okay. Yang tu first day, tak habis lagi. Baru nak start ceritanya. So bila dia berat sangat, cakap berat sangat bag. Macam tu lah okay fine, dah sampai campsite, semua mandi, semua settle, tidur. Lepas tu settle first night, malam pertama. Malam kedua naik, the next day start lagi hiking, jalan lagi pergi ke camp 3 ke camp 4 rasanya, camp 4 sebab dia angkau-angkau. So camp 4 aku jadi macam pelik, kenapa budak 2 orang ni, bila kita sampai kat campsite malam juga tau. Lepas tu dia orang ni tidur mengending dekat aku. Aku ni jenis, cakap lah, aku ni jenis tidur memang bila aku dah penat aku tidur mati. Aku memang tak sedar langsung dah, gegar ke apa, gempa bumi aku tak bangun dah. So memang jenis sedang lena kan. Lepas tu sebelum tidur macam dia cakap, bang, teman mandi, bang, tunggu je bang, ni semua aku nak kena teman. Apa masalah budak 2 orang ni kan? Macam yalah fine, teman. Malam tu pun tidur dia memang seorang kepala bertemu kepala aku. Aku apa jadi dia orang ni, aku macam relax je, tak apalah. Lepas tu the next morning tu kita summit attack, naik atas pergi puncak, lepas tu balik, dia masih packing barang, nak turun balik pergi ke camp satu lagi, lepas tu grab balik turun. So sampai camp satu lagi malam. Masa nak gerak balik dah summit attack lah, dah settle semua summit. Turun, on the way tu terdengar bunyi ada benda mengikut. Aku husnuzon je lah. Aku rasa mungkin beruang. Aku ketuk lah, apa semua pinggan mangkuk semua bagai kan. Nak kita bawa periuk tu ketuk nak, sebab dia kalau bising most probably insyaAllah dia akan lari. Tapi dia ada binatang ni tak lari ni kan, ikut je kat belakang, mampu kau lah. Sebab aku memang tak nak fikir, otak aku tak fikir benda-benda yang mistik sangat lah. Because for me, bila aku masuk hutan, it's my element, aku suka, aku enjoy. So aku jenis yang positif. Okay. Bila dah sampai kat campsite tu, kita orang guide memang tak cakap apa, guide senyap. Guide just pasang lah api semua bagai, settle. Budak 2 orang ni sebut hal lagi, bang, teman mandi, bang pergi toilet, bang. Okay. Aku cakap okay, baiklah. Aku nak teman dia orang lagi, semua bagai, settle. Okay, settle. Lepas tu balik the next day tu dah balik pergi ke Park HQ kat bawah. Yang nak dijadikan ceritanya lagi, waktu turun tu aku cakap hati-hatilah korang jalan. Kalau korang terlanggar pokok ke, bunga orchid ke, sebab area kat atas tu dia macam ada mossy forest tak cantik, yang hutan lumut ni cantik. Dia cantik macam ada orang jaga. So jalan menonong sebab dah penat langgar tu langgar ni. Aku yang kat belakang kutip, adalah terlanggar orchid lah apa bunga, aku kutip letak balik. Aku cakap jangan langgar, respect the nature. Dia orang macam okay lah fine. Lepas tu bila dah sampai kat bawah tu, nak sampai kat Park HQ dalam 1 km lagi. By the way, trail dia ni nak pergi ke puncak tu 24 km, nak balik pun 24. So in total 48 km jalan. So trail tu lurus. Kalau manusia yang ada akal fikiran, yang otak yang clear, kau takkan sesat. Kau lurus, and then jalan dia jelas. Trail kat bawah 1 km nak sampai ke HQ ni. Dan lalu waterfall, lalu ada macam waterfall, air terjun. Lepas tu trail dia memang batu susun kiri kanan lurus.
lurus, kau takkan sesat. So bila dah sampai trailer aku pun pecut lah. Tak apalah, dia orang kat belakang okey kot. Tapi dia orang nak kena rushing sebab petang tu juga dia nak kena balik ke Kuching. So aku stay 1 malam lagi. So aku pun jalan lah menondong guide, dah hilang lah sebab dah jalan lurus kan, dia pun tak risau. Aku jalan, lepas tu tengok belakang, budak 2 orang ni mana? Saya mana dia terjun ke apa? Mana kata flight dah gini dalam pukul 3 tak start flight dia orang, tak 3 ke 3.30. Saat ni kena tinggal flight, mampus. Mana nak beli tiket lagi kan, sebab daripada Mulu tu ada direct flight Kuching, ada direct, so easy, senang. So aku pun duduklah kat simpang tu sementara tunggu dia orang. Mana budak 2 orang ni? Sebab lurus kan, aku malas nak pergi cari. So memang jalan lurus, so insyaAllah tak aku rasa. Aku dalam hati aku cuci kaki apa ko, cuci muka ke apa semua bagai, sebab dah kotor badan peluh semua bagai kan. Lepas tu tengok about half an hour, dekat setengah jam, aku nampak dia berlari kelang kabut. Okay, berlari kelang kabut, muka dah pucat macam, aku macam relax lah. Tak apa. Okey, cepat flight korang dah nak check in ni, cepat. Okey, kelang kabut. Dia orang pun berlari. Kita cari ada kereta tunggu nak pergi, dia orang terus pergi airport kat Mulu. So aku pun lepak 1 malam lagi lah, relax kat Taman Negara tu sebab cantik. Taman Negara Mulu ni satu tempat yang sangat cantik yang perlu dilawati. So aku dah settle, the next day aku relax makan semua, aku balik. Aku ambil flight the next day, aku balik Kuching. So sampai Kuching dia orang tanya, bang kat ni, kat rumah, jom pergi lepak minum. Okey, boleh lah, jom lah lepak minum dia. Apa cerita, aku pun banyak persoalan tau. Dia banyak persoalan yang aku nak tanya. Apa jadi kat dia orang waktu waktu hiking kat Mulu ni. So kita lepak. Lepas tu borak, bang, sebenarnya kita orang kat Mulu hari tu teruk pun kacau. Asyap, aku okey je, tidur lena lah. Bang okey lah, setiap apa berdengkur dia. Kita orang yang tak boleh tidur 3 malam tak boleh tidur. Tak boleh tidur je. Okey, apa jadi sebenarnya? Yang ni yang lelaki tu lah. Bang, dia cakap first night dia tak tunjuk muka lah. Okey. First night saya tutup mata, lelap tu nampak bayangan tu depan muka. First night dia meremang di rumah dia. First night dia membelakangkan dia, ada benda rambut panjang putih, tak pon ke lah. Okay. So first night dia tunjuk belakang. Second night dia dah start mengiring. Mengiring Dia macam bukan mengiring, dia tunjuk muka sikit je, macam preview. Okay. Malam ketiga baru tunjuk betul. Memang dia malam ketiga kalau abang sedar saya dah macam ni kat tepi abang memang dah menyorok. Saya cakap aku tak sedar dah. Sorry. Sebab memang saya memang tidur hati. Yang perempuan tu pun sama juga. 2 orang yang kena benda tu lawat every night. Kat dia orang rupanya. Tiap malam. Memang dia tiap malam dia cakap 3 malam sebab tu kita penat sangat nak berjalan, susah semua, penat sangat. Yang ingat tak waktu dia cakap tu malam yang kita berjalan turun tu ada berikut tu, dia kata dalam hutan tebal ni tau. Kita rasa benda tu ikut. Lepas tu dia gelakkan saya, gelakkan aku lah sebab aku pergi bergendang sebagai, sebab aku cakap aku ingatkan beruang matahari ke apa kerja kita kan, mana aku tahu makinlah dia jadi sebab bising di tengah hutan. Aku macam mampus lah, tak apalah dia. Tapi alhamdulillah lah. Tapi dia cakap ada satu malam saya kena sergah lagi, tu yang terjaga tu, yang sampai pergi toilet pun aku nak kena teman lah. Aku macam Allah Akbar, macam mana aku tahu sebab aku cakap aku lena tidur, alhamdulillah tak kena kacau apa semua bagai. Tapi yang dia cakap yang experience first day yang perempuan tadi yang memang cakap memang macam kena tekan kat belakang dia. Sampai nak berjalan tu, yang sampai dia cakap dia to the extent dia desperate sampai nak merangkak sebab dia rasa terlalu berat sampai yang yang bag dia tu walaupun aku dah bawa, still dia cakap tak dapat. Tu yang kita kena rest banyak kali, memang pelan-pelan jalan tu yang sampai 14 jam. Aduh, Allah.
Itulah antaranya pengajaran lah untuk mana-mana yang rasa nak masuk hutan. Belum kena jaga. Jangan cakap pasal. Oh, yang satu lupa. Waktu yang setengah jam aku tunggu dia untuk muncul kan. Dia jalan in circle. Macam mana? Dia jalan berpusing tempat sama. Oh, okey. Dah sampai kat tempat air terjun tadi tu. Sebab aku air terjun kat Mulu ni ada satu air terjun tu memang penanda, jalan lurus je, straight je, tak payah nak belok mana-mana. Dia cakap dia jumpa air terjun tu 3 kali. Dekat setengah jam berpusing-pusing sampai yang lelaki tu azan. Baru dia tunjuk jalan keluar. Patut muka muka pucat semua bagai cakap setengah jam pusing jumpa air terjun lagi, pusing jumpa air terjun lagi. Air terjun sama dekat 3 kali. Yang perempuan tu nak menangis dah. Terus dia mana aku tahu, sebab aku rasa jalan lurus saya dia lah. Jalan lurus straight je jalan. Aku ingat korang pergi cium muka ke lepak air terjun dulu ke bagai kan. Macam setengah jam hilang macam tu. Half an hour nasib baik. Setengah jam alhamdulillah. Kalau lama aku yang kena. So kisah yang kedua yang Mazul ceritakan ni memang tak, saya masih tertanya-tanya. Kawan abang tu ada describe bentuk muka dia macam mana kan, menggutu ke apa? Dia nak kata betul beremang lagi. Tak, dia cakap macam bertaring menyeringai. Macam dia first night sebab dia tak sempat nak apa sebab dia ketakutan jatuh bangun. Terus tersedak macam tersentak macam tu je. Macam memang diingat aku kena sekali tapi memang tak sedar lah. Tu yang kesian lah untuk dia orang, because that is, I think dia orang tak buat outdoor lah. Yang lelaki tu dengan tak buat dah lah. Yang perempuan tu dia buat lagi lah. Tapi cerita ni pun dah lama lah, dah dekat 6 tahun yang lepas, 6 ke 3 tahun yang lepas kan. So memang tiap-tiap malam dia hanya datang macam tu je lah, mengintai, tengok je lah. Tak ada kacau usik tak ada dah. Tak ada, sebab sebab macam even guide tu pun cakap macam guide tu pun ada remind kita orang juga, sebab area ni area orang gunung. Dia cakap aku pun tak faham mula-mula orang gunung tu apa. Aku just assume orang bunian, tapi ada jugalah benda-benda lain, sebab kita tak tahu lah, gunung-gunung ni pun memang tempat-tempat tinggal banyak-banyak makhluk-makhluk lainnya, so we have to respect lah. Tapi itulah dia buat satu step by step tu yang tak tahan. Kalau yang lain dia tengok tunjuk tu muka je, ni step by step aku macam gila betul lah korang ni. Aku alhamdulillah lah my own experience yang ekstrim macam diorang tu, aku kira ekstrim lah, sebab benda tu nak tunjuk muka kat diorang kan. Tak ada lagi lah. Tapi kalau jumpa orang kena rasuk kat gunung tu memang scary, kesian. Betul. Yang ni mungkin I think sebab yang ni quite recent kan, waktu aku naik Gunung Kerinci ke Indonesia. Memang scary. Ya, 2018 bulan 12 Disember aku buat solo trip pergi sana kat Kerinci, Indonesia. Gunung berapi, gunung berapi paling tinggi kot kat area Pulau Padang kat area Padang. Padang. Okey, faham. Okey. Yes, kat Padang. Okey bang, teruskan bang kisah bang. Macam mana best itu? Nak dengar tu. Yang ni pun ada lawak sikit sebenarnya. Okey, tak apa. Time tu aku sebab susah sangat nak kumpul orang. Kita nak naik gunung ni kadang-kadang at my age, usia aku ni, ramai kawan-kawan dah pencen, tak naik gunung dah. Ramai relax kan. So tapi sebab minat kan, so aku pun naik. Because sebelum tu aku pernah naik Rinjani, Merapi, semua bagai. Aku naik dengan budak-budak muda lah, the younger generation. But mungkin aku punya wavelength dengan diorang ni, aku punya frekuensi tak kena. So budak-budak in the early 20s tu, so macam untuk yang trip Kerinci tu, so aku suka Indonesia. Aku suka sangat naik gunung kat sana. Gunung Merapi lah, to be specific, cantik. The view memang cantik sangat. So aku ingat lah this one because 2018 kan. So aku naik lah, aku plan lah trip pergi gunung Kerinci.
dalam Kerinci ni tinggi dia dalam 3,008 ke tak silap, 3,800 meter macam tu. Okay. So korang boleh imagine lah berapa dia punya tinggi dia tu macam mana kan. So this is in December, bulan December waktu Christmas. So aku ambil cuti, aku pergi buat trip tu dalam seminggu aku pergi sana, jalan-jalan sekali lah. So daripada airport tu nak pergi ke Kerinci itself dalam 8 jam naik kereta. 8 jam naik kereta. So aku dah sampai, aku check in ke hotel semua, aku tidur lena. The next day baru nak start naik ke gunung. Orang Indonesia ni kalau dia naik gunung, kat tak silap aku untuk Kerinci tu, aku borak-borak lah dengan local climbers kat sana kan. Dia cakap dia akan buat 3 hari, trip 3 hari 2 malam. Sebab macam aku ni kesuntukan masa, so aku buatlah trip 2 hari 1 malam. Okay. Memang first day tu lajak terus pergi base camp lah. First day tu kita terpuk pecut ni atas, terus pergi ke base camp. Base camp tempat yang sebelum kita pergi buat summit attack the next day lah, pergi ke puncak the next day kan. So yang aku tak risau sangat kat sana, one of the thing is sebab ke Indonesia ni dia punya climbers ramai, orang naik gunung ramai. Okay. So sepanjang trail tu kau tak akan kesenyian. Sebab tu bila aku buat research, aku baca bla semua bagai, memang ramai climbers Indonesia ni, memang ramai. Dia suka sangat naik gunung, memang ramai. Sepanjang jalan tu memang ramai, serius. So aku tak takut, sebab aku kalau kat Sarawak tu memang biasa buat seorang pun. Aku naik gunung seorang. So okey lah, aku jalan chill-chill, relax, bawa barang, bawa camp tu, kemah semua bagai, bawa ration, makanan, jalan lah, lepak-lepak. Yang aku takut tu harimau je lah, sebab aku baca-baca kat area tu banyak harimau. Okay. Kalau benda lain tu aku tak terfikir, sebab aku jenis yang macam kalau aku pergi satu tempat, selagi aku tak tahu pasal cerita-cerita mistik, aku takkan takut. Aku nak berani memang tak lah. Memang kita ni biasa-biasa, kita medium, kita tengah nak kata berani sangat tak, nak kata penakut sangat tak. Kita biasa je. Sebab kalau kita layan sangat perasaan tu, kita tak boleh nak buat apa kan. So aku relax, jalan santai. Pokok dalam aku sampai kat tempat camping tu, tempat base camp tu, sebelum naik ke puncak tu dalam pukul 3 lebih petang macam tu, first day tu. 3 lebih petang, tengah-tengah jalan ni, jalan melenggang kan, bawa beg berat semua bagai. Lepas tu aku terdengar orang meraung kesakitan. Okay. Aku cakap lepas tu aku nampak orang berkumpul. Lepas tu okey ke tak tu? Okey. Aku tanya lah, Papa okey ke tak? Sebab kita bila kita masuk hutan ni, kita jadi auto peramah. Okay. Semua orang kita tegur. Aku tanya, okey tak? Okey. Kalau nak Panadol ke apa ke, sakit senggugut kot, sebab perempuan yang menjerit lah. Saya yang Panadol tu aku tak ada lah cakap dia, tapi Panadol apa semua bagai, ubat sikit perut apa semua bagai, semua saya ada cakap dia. Kalau nak minta, cakap je, tak ada masalah cakap dia orang. Sebab aku masuk hutan, one of the thing priority aku memang first aid, memang aku penuh. Sebab kita tak tahu apa yang jadi kan. Dia kata tak apa pak, cakap aku tak apa, okay, everything semua okay. Betul, okay, cakap dia. Kalau nak nanti saya cari tempat, saya mungkin duduk kat sebelah tu je, cakap dia orang. So memang ada clearing kat situ yang kita boleh pasang kemahan. So yelah, aku cakap kalau macam tu okey semua lah, saya pergi pasang kemah je. Okey, aku dah pasang kemah, pumpang, dah lepak semua, minum, makan. Dengan menjerit kuat lagi. Tiba-tiba aku makin kuat ni, kenapa pula ni? Lepas tu tiba-tiba aku dengar saya nak ke puncak. Aku kenapa? Berlari, aku nampak perempuan tu berlari. Sebab dekat tak jauh pun, berlari ramai-ramai pergi tahan je. Lepas tu apa hal pula ni? Lain macam ni. Lepas tu aku lepak dengan orang kemah sebelah. Kat depan aku kosong lagi tu, tak ada orang pacak kemah. Lepas tu aku borak dengan brother sebelah ni. Lepas tu dia bisik aku, kesurupan pak, kesurupan. Apa dia? Lepas tu kerasukan dia. Okay. Sudah aku macam alah, hai. Janganlah, sebab kat depan aku clear lagi time tu. Tak ada orang pasang kemah. Janganlah dia pasang kemah depan aku. Janganlah dia pasang. Bila aku dah tahu, dah start lah kita fikir macam-macam kan. Janganlah pasang kemah depan aku. Dia pasang kemah depan aku. Aduh, okay. Aku tak tahu nak kata apa. Aku macam betul-betul aku rasa
dalam semeter je kot kemah yang pasang daripada tempat aku je. Salah, tak tahu. Aku nak pindah pergi campsite satu lagi, aku dah tak larat. Barang semua aku dah pentang, dah settle semua. Aku nak angkut lagi kat Pengsan ni. Mau malam aku sampai yang satu campsite kat atas tu, ada satu lagi campsite tapi jauh. Aku dah tak larat sebab macam kita dah ready semua. Tak tahu nak masak, nak tidur sebab subuh-subuh nak naik puncak. So kita kena rest siap-siap cukup-cukup, badan tak boleh penat. So aku cakap sudah, dia pacak kat depan aku. Udah geleng kepala aku macam kat situlah ceritanya start dialog bagai sampai aku tak boleh tidur. Okay. Allah, dialognya nak suruh benda tu keluar daripada badan lah. Sebab dia orang semua, kita semua tak tahu. Dia tanya aku, Pak tahu tak ubat? Aku cakap aku tak reti. Aku memang tak pandai benda tu. Tanya sebelah pandai, adalah guide aku pun tak pandai juga. So, dia guna loudspeaker. Alhamdulillah nasib baik ada line telefon. Call ustaz daripada bawah guna loudspeaker. Aku dalam hati yang ni dah dekat pukul 6 petang lah ni, dah nak maghrib lah ni. Kalau setakat loudspeaker, jadi ke nak buang benda-benda macam tu daripada dalam badan? Aku macam sudah, memang semalaman korang boleh dengar dia orang berdialog dengan Abdallah tu, stop lagi, sambung lagi, stop, dia senyap dalam sejam, sambung lagi sampai ke tengah malam dengar. Sebab bila dia dah start meraung balik tu, aku nak ke puncak, aku nak terjun semua, sebab bahaya, sebab nak turun malam tu memang tak boleh. Sebab dia tak boleh bawa. Kesianlah budak-budak ni tadi sebab dia orang nak naik puncak. Tapi bila dah keadaan macam tu, ada yang advice dia turun bawah. Tapi aku cakap dia sebab aku masuk campur kepo juga kan. Tak sedar diri seorang orang Malaysia kat tu. Aku pergi kepo, bahaya dia cakap dia orang. Macam kalau korang bawa turun, saat lagi dia berlari masuk dalam hutan macam tadi, siapa nak cari? Hilang. Macam dia orang, janganlah. Biar kau nak tak nak, you guys kena tunggu pagi esok lah, cakap dia orang. Lepas tu dia orang macam juga macam, sebab kadang-kadang yang naik ni dah ada experience tu yang memang malam tu aku tak boleh tidur sebab aku terdengar sebab dekat sangat kan. Dia bunyi menderam macam aku sebagai kan. Aku tak lagi dia buka zip kemah aku, dia tertojol kepala kat aku pengsan. sebab benda tu depan memang dekat sangat, terlalu dekat dengan dia semalaman tu. Sampai aku tertidur, aku dapat tidur 2 jam je malam tu. Lepas tu subuh tu aku dah tak dalam pukul 2.30 aku tak naik ke puncak. Aku tak dengar dah suara dia, mungkin dia dah selena penat ke apa, tak tahu. And then lepas tu baru dah balik turun, dia dah clear dah, tak ada dah. Lepas tu aku tanya yang lain, dia tak jadi naik ke puncak, dia orang terpaksa turun, bawa budak tu turun. Tanya lagi yang lain, sebab dia cakap dia bukannya baru kena kat situ, yang kena rasuk daripada bawah lagi, sebab dia 3 hari 2 malam. Malam pertama dia dah kena dah, tapi dia orang still nak proceed juga naik. Okay. Nasib baik tak terjun je kat, sebab benda tu malam tu ada brother tu beritahu benda tu nak berlari pergi puncak lagi tengah-tengah subuh, tengah-tengah malam lah. Budak tu memang Allah, kesian tengok. Tapi waktu turun tu terserempak dia orang. Aku seram je. Aku laju je sebab dia relax sekejap kat satu pondok tu. Aku cakap ini geng tadi ni mampus aku. Aku cakap okay, relax. Tapi memang malam tu it's one of the night to remember lah. Boleh dengar benda tu. Saya tak nak keluar lah, saya nak budak ni lah, saya nak tu, saya nak ni. Aku macam Allah Akbar. Ni halang orang. Lepas tu berdepan pula dengan benda macam tu kan. So, macam walaupun bukan kita yang kena, tapi bila kau dah kat situ dengan selamanya aku pergi offer Panadol kat dia. Faham. Kita tak tahu, otak kita tak tune kat arah tu. So macam aku macam adik kalau kamu mau Panadol ubat sakit, abang apa saya ada je dia orang kan. Macam tentu itulah kisahnya waktu yang latest tahun 2018. Last trip aku naik gunung yang sebelum PKP semua bagai, sebelum aku stop sekejap, yang aku sangat-sangat ingat. Berdepan dengan kisah orang kena rasuk kat base camp ni. Gunung tinggi lah tu.
itulah dia. Tapi betul lah, sebab Gunung Kerinci ni it's known for sebab ramai orang mati kat situ. So kena berhati-hati sebab dia selalu berlaku ribut tau. Kat atas tu selalu berlaku ribut. Kat situ memang ramai orang dah meninggal dunia. So dia memang dah bagi tahu kalau berlaku ribut kau kena menyorok celah-celah batu. So even sebelum aku pergi tu pun aku buat research kat benda macam tu. Just kita lebih berhati-hatilah. Berhati-hatilah sebab bila kita masuk ke hutan, kawasan yang kita familiar ni, kita kena respect apa yang ada kat situ. So dia pun dengan harapan tak kacau kita pun tak kacau dia. So aku tak tahulah apa yang membuat sampai kena macam tu, but tak naklah bersangka apa-apa yang mungkin dah jadi nasib dia tu. Tapi kesian lah for me because setiap orang naik gunung ni dia punya target is nak sampai puncak, tapi satu tim sebab kejadian tu tak boleh naik puncak. So kesian lah. Dia orang datang daripada jauh pula tu kan. Sebab bukan senang, even Indonesia pun negara dia besar, so nak travel sana-sana memerlukan kos yang besar. So kesian lah, untuk aku kesian lah. Itulah kisahnya yang waktu kat Kerinci tu. Okay. Sepanjang abang berada kat situ, abang tak diganggu lah, hanya menyaksikan sahaja pendaki-pendaki yang rasuk. Okay. Dapat mata sebab dah nampak orang nak berlari ke puncak, nak terjun. Macam ya Allah ya Tuhan aku, seram, scary lah. Sebab for me, kalau benda tu pagi ke petang okey lah, terang ni petang ke malam membawa ke pagi balik, nak bila kita sorang-sorang kena pula benda macam tu. Aduh, tak tahu aku nak lari ke mana pun aku tak tahu. Faham. Aduh, gila tu lah. Okey bang, satu perjalanan cerita. Yalah, saya belum pernah lagi dengar cerita pengalaman seram yang pertama yang berkenaan mahkamah. Dan baru sekarang saya tahu macam mana prosedur mahkamah, dan nak pula berhadapan dengan satu kepercayaan yang kita tak boleh nak deny. Benda ni kepercayaan diorang yang kita tak boleh kata nak marah ke apa. Ini orang kata budaya diorang sendiri. So bila berlaku depan mata kan, gangguan yang menyebabkan benda tu melibatkan daripada kepercayaan tu, menyebabkan saya juga dengar macam scary jugalah benda ni kan. Dan ini juga bagi saya explain juga dengar bila pendaki bercerita berkenaan kisah berada-ada di puncak semua, explain dengan benda-benda gaib ni. Jadi kan saya sendiri takut nak banyak gunung abang. Tak ada. Kita kena jaga. Kena jaga, tahu ada adab masuk gunung, naik gunung tu kita kena jaga. So kita kena berhati-hati lah daripada situ. Untuk pengalaman dan juga pengajaran untuk yang lain jugalah. Naik gunung ni kena hati-hati. Walaupun selain daripada binatang buas dan sebagainya, kita tahu kita masuk ke kawasan orang lain, kawasan makhluk lain. Tu yang kena hati-hati. Okey bang, rasanya sampai di sini saja kisah seram daripada Abang Zul kita. So Abang Zul ada kisah seram lagi ke tu? Ada, nampak guys. Nampak ada lagi. Kalau korang berminat nak dengar kisah seram daripada Abang Zul, korang just komen je kat bawah. InsyaAllah kita akan buat video part 2 daripada kisah Abang Zul. So seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe video kami. Tanda sokongan anda. Bye bye.